السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Maksudnya, dan ingatlah tak kala mana Musa berkata kepada muridnya, aku sama sekali tidak akan berhenti hinggalah aku sampai ke pertemuan dua laut, ataupun aku akan terus berjalan berpuluhan-puluhan tahun lamanya. Maka tak kala mana mereka berdua melepasi pertemuan dua laut, Musa berkata kepada anak muridnya, datangkan pada kita semua makanan tengah hari kita. Sesungguhnya kita telah menerusi perjalanan kita ini keadaan yang meletihkan. Berkata anak murid beliau, adakah kamu lihat di kala mana kita bernaung di batu besar itu, sesungguhnya aku telah lupa ikan tersebut dan tiada yang melupakan aku melainkan syaitan untuk aku menyatinya, dan dia mengambil jalannya di lautan dengan penuh keajaiban. Surah Al-Kahfi ayat 60 ya ayat 63. Muslimin dan muslimat pada hadirat yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan tadi kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bersama anak murid beliau bermusafir untuk mencari ilmu, bertemu seorang guru bernama Khidir alaihissalam. Dalam hadis Bukhari menceritakan sebab kepada berlakunya peristiwa rihlah ataupun perjalanan Musa alaihissalam bersama anak muridnya, iaitu tak kala mana Nabi Allah Musa bersama dengan para pembesar Banu Israel. Lalu ada yang bertanya Musa, adakah di sana orang yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa?
Lalu kata Musa AS tak ada yang lebih alim dengan melihat dirinya sebagai seorang Nabi dan juga Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah wahyukan kepada Musa bahawa ada di sana orang lebih alim, namanya Khidir. Lalu Musa AS mohon untuk bermusafir dan meminta tunjuk ajar untuk bertemu dengan yang namanya Khidir tadi. Kata Allah Ta'ala, wa iz qala Musa li fatah. Ingatlah tak kala mana Musa berkata kepada anak muda. Ayat ini cerita sejarah. Dalam banyak ayat Al-Quran, bila Allah Ta'ala bercerita tentang sejarah, Allah mulakan dengan perkataan iz, yang dalam bahasa Arab bermaksud tak kala mana. Iz menggambarkan zarah, masa. Zarah menunjukkan masa yang lalu. Satu kata yang menunjukkan masa yang lalu. Dan perkataan zarah atau preposition dalam bahasa Arab menuntut satu kata kerja atau satu kata nama sebelumnya. Tak, ia diandaikan oleh para alim ulama dengan maksud uzkur, iz, dengan maksud ingatlah tak kala mana. Ia menjadi satu ilmu kepada kita, bahawa Allah Ta'ala mengajar kita untuk memperingati sejarah. Kerana itulah Al-Quran, hampir 1/6 daripada Al-Quran bercerita tentang sejarah. Sejarah manusia, sejarah kejadian manusia, sejarah alam, langit dan bumi, sejarah Nabi-Nabi, sejarah orang-orang yang saleh, sejarah orang-orang yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sejarah selalunya menjadi pedoman kepada manusia untuk bergerak ke hadapan. Kerana sejarah selalunya berulang. Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala cuma berbeza pada orangnya dan pada zamannya. Di awal surah Al-Baqarah, bila Allah Ta'ala bercerita tentang kisah Adam AS, itu cerita pertama tentang sejarah. Allah mulakan dengan wa iz qala rabbuk, dan ingatlah tak kala mana Tuhan kamu berkata. Lil malaikati, Tuhan berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku pasti jadikan di muka bumi ini satu yang dipanggil khalifah. Maka itu cerita sejarah manusia, pencipta Adam AS. Sebelum Allah cipta Adam, berlaku dialog antara Allah Ta'ala dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita sejarah yang pertama dalam Al-Quran. Maka begitulah Allah Ta'ala bila berbicara tentang kisah Musa AS, Allah mulakan dengan is, yang kita tafsirkan dengan maksud wazkur is, dan ingatlah tak kala mana, untuk mengajar kita dan mengajak kita memperingati sejarah umat dahulu kala, termasuklah kisah Nabi Allah Musa AS. Kata Nabi Allah Musa li fatahu, pada anak muda. Sepakat ulama menyatakan makna anak muda di sini ialah anak murid kepada Musa, dan namanya dibahas oleh ulama iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Kenapa Allah gunakan perkataan fata, anak muda, yang bermaksud sebagai anak murid? Ia memberi satu lagi ilmu kepada kita, bahawa penuntut ilmu dan waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu adalah waktu muda. Dan inilah anak murid yang bersama Musa, Yusha', seorang anak muda. Allah gambarkan dengan perkataan fatan, anak muda, kerana anak muda adanya banyak kekuatan. Satunya kekuatan jasad, yang tentu tidak sama dengan orang-orang tua. Yang kedua, kekuatan akal, fikiran, yang tentu tidak sama dengan orang tua. Yang ketiga, ada masa, yang tak sama dengan orang-orang tua. Yang keempat,
tidak berfikir banyak tentang kehidupan, tak sama dengan orang-orang tua yang tentu telah ada tanggungjawab berkeluarga, makan, minum dan sebagainya, yang akan mengambil sebagai masa dia untuk menuntut ilmu. Tidak seperti mana anak-anak muda. Maka waktu mudalah waktu terbaik untuk menuntut ilmu. Dan Al-Quran banyak berbicara tentang anak-anak muda ini. Hatta kisah yang masyhur juga kita baca dalam surah Al-Kahfi ini, kisah anak muda yang hebat, yang Allah telah beri iman, membawa agama Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah pertemukan mereka dalam satu gua yang bilangan mereka tak dijelaskan oleh Allah dengan tepat, secara sengaja dikaburkan jumlah bilangan mereka. Itu juga kisah anak-anak muda. Menunjukkan kepada kita bahawa anak muda ada padanya kelebihan. Dan demikian jugalah kita ambil kisah Musa berjalan dengan Yusha. Sebagai anak muda, teman perjalanan yang paling baik juga adalah orang muda. Dalam keadaan perjalanan atau musafir, sebaik-baik musafir ialah 3 orang. Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani was-salasatu ar-rakbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menunggang adalah syaitan. 2 orang yang menunggang juga adalah 2 syaitan. Dan 3 adalah sebenar-benar tunggangan ataupun musafir. Hadis ini menunjukkan bahawa yang terbaik untuk musafir adalah 3. Walaupun juga tak jadi kesalahan untuk bermusafir dengan 2. Berdasarkan kisah Nabi Allah Musa AS, musafir Musa adalah berdua, antara Musa dengan Yusha bin Nun. Adapun seorang tak digalakkan. Kenapa 2? Fatuzakkira ihdahumal ukhra. Sekurang-kurang bila datang berdua, seorang lupa, seorang boleh peringatkan. Adapun seorang terdedah kepada macam-macam, terdedah untuk diganggu, terdedah untuk berbuat maksiat, tidak ada orang yang boleh menegur, dan terdedah pada kesesatan pada perjalanan, maka yang terbaik adalah menunggang atau bermusafir seramai 3 orang, walaupun 2 tidak salah, adapun 1 dimakruhkan oleh Islam. Kata Nabi Allah Musa lagi, la abrah, aku tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahraini, hinggalah aku sampai ke pertemuan 2 laut. Petanda yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Musa AS untuk bertemu Khidir adalah di tempat yang dipanggil Majma'ul Bahrain, pertemuan 2 laut. Di manakah pertemuan 2 laut itu? Wallahu ta'ala alam, seralah pada Allah Ta'ala. Kita tidak disuruh untuk mentafsirkan lebih detail. Tetapi ada tanda yang diberikan oleh Allah sebagai signboard, penanda untuk tempat pertemuan adalah pertemuan 2 laut. Sama ada makna 2 laut itulah laut itu sendiri, atau 2 laut bermaksud satunya laut dan satunya sungai. Wallahu ta'ala alam. Berlaku khilaf kalangan ulama dalam menghuraikan maksud Majma'al Bahrain. Tetapi yang penting Allah telah bagi tanda tempat pertemuannya 2 laut. Dan kata Musa, aku tidak akan berhenti, dengan maksud tidak akan hentikan musafir. Inilah dia satu tekad. Tekad seorang yang bermusafir selagi tidak mencapai matlamat. Aku tidak akan berhenti. Dan demikianlah mana-mana orang yang membuat sebarang pekerjaan duniawi, apatah lagi pekerjaan ukhrawi, mesti bertekad untuk menyelesaikan kerja sampai kesudahan. Kata Musa, aw amdiya hukuba, ataupun aku berlalu dan bergerak hukuba. Hukuba jamak pada hikbun, dengan maksud satu hikbun
ditafsirkan oleh ulama sebanyak 80 tahun. Musa berkata dia sanggup berjalan hukuban 80 tahun yang berganda-ganda jumlah tahun. Maknanya ratusan tahun sanggup berjalan selagi tak sampai ke tempat yang disasarkan. Demikian juga ilmu. Ilmu musafirnya panjang. Para salafus salih, para alim ulama yang silam yang menuntut ilmu hadis bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di tempat yang jauh-jauh. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata para sahabat keluar daripada Madinah membawa Islam. Masing-masing membawa hadis yang diungkapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan kota Madinah, pergi sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Baghdad, sampai ke Afrika Utara. Para alim ulama yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermusafir tempat yang jauh semata-mata untuk mengesahkan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya terkumpul hadis-hadis yang besar yang sampai pada kita pada hari ini. Menunjukkan bagaimana himmatul ulama, kesungguhan orang-orang yang menuntut ilmu, nak mencari ilmu, sanggup bermusafir untuk tempoh yang panjang, memerlukan masa yang panjang, memerlukan kelengkapan yang banyak, menghabiskan banyak perkara yang perlu dikorbankan. Itulah dia perjalanan ilmu. Dan ianya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang merintis jalan mencari satu ilmu, bukan dua ilmu, satu ilmu. Sahabat Nabi bermusafir hanya untuk satu hadis, satu ilmu. Siapa yang merintis jalan mencari satu ilmu, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala rintis untuk jalan ke syurga, seolah sedang bergerak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Panjang macam mana pun adalah pergerakan ke syurga Allah, ke syurga Allah. Dalam satu riwayat kata Nabi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuknya jalan ke syurga Allah Ta'ala. Kenapa demikian besar ganjaran dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya bagi orang yang menuntut ilmu? Kerana ilmulah kunci kepada kemajuan manusia. Bila Allah cipta Adam alaihissalam, Allah sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajar kepada Adam nama-nama benda kesemuanya. Berarti permulaan kepada Adam sebagai manusia, Allah berikan ilmu. Itu ilmu yang diberikan direct oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, menunjukkan besarnya ilmu. Maka ilmu adalah muqaddimah dan juga alat untuk manusia maju ke hadapan. Tak ada hidup yang boleh sempurna melainkan dengan ilmu. Tanpa ilmu tak ada bangunan yang besar macam kita duduk sekarang dapat dibina. Tanpa ilmu tak ada jalan yang boleh kita lalui dengan baik. Tanpa ilmu tak ada kemudahan melibatkan pertanian, makan minum manusia yang dapat kita sempurnakan. Semua adalah dengan ilmu. Maka Nabi sebut tentang ilmu takdi pahala bukan hanya merujuk pada ilmu yang melibatkan pengajian agama semata-mata. Apa sahaja ilmu yang ilmu itu bermanfaat untuk manusia, siapa yang merintis jalan untuk dapat satu ilmu, Allah mudahkan satu, dan Allah rintis jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita Musa bersama anak muda ini satu cerita yang sangat baik diambil pelajaran oleh anak-anak muda terutamanya untuk meneruskan rahlatul alim. Bagi mereka yang telah mulakan belajar di peringkat universiti bachelor, ada ruang disambung ke master. Yang dah ada master ambil ruang sambung sampai PhD. Yang dah ada PhD mungkin boleh buat lagi 2-3 PhD, atau boleh buat lagi sambungan pengajian yang pelbagai, kursus-kursus dan sebagainya. Ilmu tidak akan berakhir sampailah kiamat.
Maka rehlah menuntut ilmu, pelayaran yang panjang dan juga jauh, ditunjukkan oleh Musa sanggup walaupun berambat, walaupun berdekat lamanya. Falamma balagha majma'a bainihima, tak kala mana mereka berdua sampai ke pertemuan dua laut, nasya hutahuma, mereka berdua terlupa ikan yang mereka berdua bawa. Allah Ta'ala bagi perintah pada Musa, memberi petanda sekiranya sampai di pertemuan dua laut, ikan akan meloncat keluar. Tapi tak kala mana mereka berjalan, mereka lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, lalu ikan itu mengambil laluannya di lautan, menerusi satu lorong. Panjang dihurai oleh ulama apa makna lorong atau laluan air yang dilalui oleh ikan tersebut. Yang kita nak ambil ringkas untuk tengah hari ini ialah cerita lupa. Lupa satu sifat manusia, hingga disebut oleh ulama, oleh hukama, la yusammal insanu insanan illa linisyani. Tak dipanggil manusia itu manusia melainkan sebab lupa dia, sebab sifat lupa dia. Maka lupa sifat manusia. Bahkan Allah Ta'ala, Islam mengangkat daripada umat al-khata'u wan nisyan. Dua perkara yang Allah angkat daripada taklif, iaitu pertamanya tersilap, keduanya lupa. Dalam bab hukum, mereka yang berpuasa, fa'akala wa syariba, lalu dia makan dan dia minum. Dia puasa, dia makan, dia minum. Maka teruskanlah puasa kerana Allah beri pahala kat dia, tidak batalkan puasa walaupun dia makan. Kenapa? Sebab dia nasiah, dia lupa. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia sifatnya pelupa, lalu jadi hukum pada manusia. Termasuklah antara disebut tentang lupa Nabi dalam salat, menjadi hukum kepada manusia berkaitan dengan ibadat salat dalam bab rukun-rukun yang terlupa. Lupa sifat manusia. Bila lupa kejadian ikan keluar daripada tempat simpanan ikan sebagai tanda bahawa Musa telah sampai ke tempat tersebut, mereka teruskan perjalanan. Lalu bila sampai masa, kata Allah, falamma jawaza, tak kala mana mereka berdua melepasi lautan tersebut, qala li fatah, kata Musa pada anak muridnya, atina ghada'ana, datangkan pada kita bekalan tengah hari kita. Menunjukkan satu lagi ilmu yang boleh kita ambil ialah perjalanan memerlukan bekalan. Dalam bahasa Arab dipanggil zad, bekalan perjalanan, menyediakan bekalan perjalanan. Sunat menyediakan bekalan makanan terlebih dahulu untuk pergerakan. Seperti mana Musa membekalkan makanan tengah hari sampai masa makan. Berarti makan ada waktu dia, ada tauqit. Bukan hanya ibadat memerlukan masa, bahkan makan pun ada masa. Tengah hari, masa tengah hari. Malam, ada malam, asyak disebut. Kenapa? Kerana sistem badan manusia dibuat oleh Allah Ta'ala bukan untuk makan 24 jam. Ada waktu yang memerlukan makan yang berat, ada waktu yang memerlukan makan yang ringan, ada waktu yang memerlukan dikosongkan perut. Maka ada waktu untuk makan. Antara waktu yang ditetapkan untuk makan tengah hari. Kenapa? Itu keadaan di mana manusia telah melepasi separuh pekerjaan pada andaknya. Keluar pagi, tengah hari berehat untuk salat, itu waktu kepenatan. Yang kan disunatkan kepada kita mengambil qailulah, tidur sekejap sebelum masuk waktu zuhur, yang disebut oleh para alim ulama memberi kekuatan untuk bangkit pada waktu malam. Maka tak kala mana sampai masa makan, Musa sebut pada anak murid, datangkan makanan tengah hari kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, kita telah menemui
menerusi safar kita ini, perjalanan kita ini, keadaan yang letih. Musafir adalah suatu kepenatan. Musafir itu sendiri satu kepenatan. Maka disebabkan nature kepada musafir adalah satu kepenatan, Allah berikan satu rukhsah kepada manusia melibatkan ibadat. Pertama, orang musafir boleh qasar solat. Orang musafir digugurkan ibadat yang sunnah muakkadah pada orang biasa, namanya salat malam. Dalam ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang orang yang Allah gugurkan, alima an sayakuna minkumul marda. Allah tahu kalangan kamu nanti ada orang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada pula yang yadribuna fil ardi, yang memukul bumi. Makna pukul bumi, berjalan memukul bumi. Yabtaguna min fadlillah, mereka mencari kemuliaan Allah. Merujuk kepada musafir sebab berdagang. Ada orang bermusafir mencari limpahan kurnia Allah. Makna limpahan kurnia adalah berniaga, seperti yang dihuraikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bermusafir untuk berniaga, oleh kerana musafir itu penat, maka Allah gugurkan sunnah muakkadah untuk solat malam. Orang yang biasa solat malam, dia tak buat solat malam kerana musafir, dia boleh pahala sama seperti mana orang yang tidak musafir yang solat malam, berdasarkan satu lagi hadis riwayat Bukhari juga Muslim. Ceritanya musafir memenatkan, maka Allah berikan keringanan. Mungkin kita kata hari ini tak penat lagi, kita pergi Kuala Lumpur naik flight sejam saja. Pada dilihat pada akalnya, pada zahirnya tak penat, tapi jiwa dan perasaan tak penat. Maka disebabkan kepenatan itu, Allah berikan keringanan untuk bermusafir dan dikosarkan salat. Tapi adakah ilah untuk qasar itu kerana kepenatan? Tidak, kerana musafir, mutlaqus safar. Kerana musafir, maka dibenarkan mengadakan salat qasar. Walaupun ulama bahas apa makna mutlaqus safar, banyak mana qadarnya, itu pembahasan terkemudian. Yang penting bagaimana safar itu sendiri qita'atun minal azab. Dalam satu hadis menyebut satu potongan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang musafir, doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh minta orang musafir berdoa untuk diri kita. Musafir memenatkan memerlukan bekalan. Qala ara'aita iz awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut. Kata anak murid Musa, tidakkah kamu tengok di kala mana kita berhenti di satu batu yang besar? Di kala itu aku terlupa hut, aku terlupa ikan. Cerita lupa tadi adalah cerita anak murid, tapi di awal ayat Allah gambarkan yang lupa dua-dua. Kenapa dikatakan anak murid yang lupa? Kerana dia yang pegang, dia yang bawa ikan. Tapi oleh kerana musafir itu adalah tanggungjawab bersama, maka sifat lupa itu Allah Ta'ala nasabkan pada mereka berdua. Nasiyahu tahuma, mereka berdua terlupa ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, dan tidak melupakan aku perkara itu melainkan syaitan untuk aku ingat. Ayat ini memberi isyarat bahawa antara punca alpa dan lupa ialah syaitan. Allah Ta'ala mencipta satu makhluk namanya jin. Jin ada yang beriman, ada yang kufur. Antara jin yang kerjanya ialah mengusik, menggoda, menghasut ke arah kejahatan dipanggil syaitan. Syaitan bukan nama, syaitan gelaran. Gelaran yang Allah berikan kepada mana-mana makhluk Allah, iman manusia, iman jin, yang melakukan kerosakan, melakukan kemungkaran, termasuk yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Dalam banyak ayat, antara kita ambil, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa.
Demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi itu ada musuh. Siapa dia musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia, syaitan jin. Ayat ini Allah nasabkan syaitan manusia, syaitan jin. Berarti manusia ada syaitan, jin pun ada syaitan. Kerana syaitan ada sifat. Kalimah syaitan asal syata yashitu makna terbakar, atau syatana yashtinu maknanya jauh dari rahmat Tuhan. Bergabung dua makna, syaitan dan maksud makhluk yang Allah Ta'ala jauhkan dari rahmatnya kerana sifatnya terbakar, membakar diri untuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandang syaitan jin antaranya apa dia? Menjadikan manusia lupa. Maka cara nak menghindari lupa ini antaranya ialah berada dalam jamaah, bermasyarakat, jamaah salat. Kerana jamaah seumpama ini mengurangkan kehadiran syaitan. Adapun syaitan bersama dengan yang berseorangan, ada hadis menyebut syaitan ma'al wahid akrab, syaitan dekat dengan yang seorang. Bersama dengan jamaah jauh, makna jamaah ialah salat berjamaah. Maka datang hadis menyebut bahawa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Dhi'bu atau musang ataupun serigala makan binatang yang namanya kambing yang keseorangan. Keseorangan macam mana? Tidak hadir salat berjemaah, hidup seorang-seorang diri. Kehadiran bermasyarakat dalam jamaah salat, kehidupan bermasyarakat yang besar menjauhkan syaitan-syaitan. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Sabarkan dirimu berada bersama orang-orang yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka pagi dan juga petang. Ini orang yang hadir ke rumah Allah pagi, petang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak bersama dengan mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu alihkan pandangan mata kamu melepasi mereka. Kenapa? Antara sebabnya menjauhkan syaitan. Kerana syaitan ada peranan dalam menjadikan manusia lupa. Seorang ulama terkenal, Al-Imam Syafi'i, dia buat syair, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi, aku mengadu kepada guru aku Waqi' tentang buruknya hafazanku. Fa asyarani ila tarkil ma'asi, dia memberi bimbingan padaku meninggalkan maksiat. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan dia kata ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan pada orang yang derhaka. Dosa mendekatkan syaitan. Kehadiran syaitan menjadikan manusia lupa. Maka antara sebab lupa syaitan, nak mengelakkan syaitan, banyakkan amal, tinggalkan maksiat, maka baliklah kekuatan hafazan. Itu pengajaran kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajwa, dan mengambillah oleh ikan itu laluannya dengan penuh ketakjuban. Maka disitulah bermula Musa alaihissalam, panjang cerita dia, kona balik untuk ke tempat yang asal dan akhirnya bertemu dengan Musa alaihissalam. Dan bila bertemu dengan Khidir alaihissalam, lalu kata Allah, fawajada 'abdan min ibadina, lalu mereka berdua bertemu seorang hamba kalangan hamba-hamba kami. Khidir alaihissalam Allah gambarkan sebagai hamba. Dalam kisah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah pun Allah guna kalimah hamba. Asra bi abdihi, Allah perjalakan hamba-Nya. Bila Allah cerita tentang hamba-hamba Allah yang dipanggil ibadur rahman, Allah gunakan hamba juga, wa ibadur rahman, hamba-hamba pada ar-rahman. Hamba satu gelaran yang sangat mulia bagi seorang yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Tak kira mana dinasabkan hamba itu pada Allah Ta'ala, Abdullah, hamba Allah. Tapi hamba jika dinasabkan pada manusia menjadi yang paling rendah dan hina. Hamba manusia. Tak ada hamba pada manusia yang tidak hina. Tapi hamba jika nisbah pada Allah Ta'ala menjadi yang paling mulia, Abdullah,
Kerana itulah antara nama yang sunat. Khairul asma, sebaik-baik nama kata Nabi SAW, Abdullah, maknanya hamba kepada Allah. Boleh pada kita panggil Pak Lah je, Dalah je, Lah je, tinggal hak panjang Abdullah, maka hilang Abdul, hilang perkataan hamba. Abdullah, hamba Allah. Allah sifatkan Khidir hamba Allah. Salah seorang hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami kurniakan pada dia rahmat. Sifat hamba Allah, Allah bagi rahmat, dan rahmat ini milik Allah Ta'ala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat Allah Ta'ala pada kamu, wahai Muhammad, kamu bersikap lunak dengan mereka. Allah puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlunak dengan orang Quraisy, walaupun Quraisy mencerca, menghina, bahkan juga melakukan macam-macam kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab rahmat Tuhan bagi. Bila Allah tak bagi rahmat, maka manusia bersifat kasar dan keras. Tapi Nabi sebagai pendakwah, Allah beri sifat Allah beri sifat lunak, kerana itu rahmat yang Allah beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajar kepadanya, pada Khidir, min ladunna, dari sisi kami satu ilmu. Ini yang dipanggil ilmu laduni. Laduni asal kata ladun, makna sisi. Laduni merujuk pada sisi Allah Ta'ala. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi, bukan pada semua orang, pada orang tertentu. Ilmu pemberian Allah Ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah diberikan ilmu. Musa alaihissalam walaupun Nabi, ada ilmu yang Allah beri, bukan pada dia, beri kepada Khidir alaihissalam. Walaupun Khidir menjadi khilaf ulama, Nabi ataupun seorang wali min awliyaillah, menunjukkan ilmu tidak terbatas pada orang yang bermartabat tinggi saja. Musa Nabi dan Rasul, Khidir sama ada seorang Nabi, bukannya Rasul, atau di seorang wali, tapi seorang yang bermartabat Nabi dan juga Rasul, mengambil ilmu daripada seorang yang hanya berserta Nabi ataupun wali, kerana ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga menunjukkan kemuliaan ilmu yang diberikan oleh Allah, mengangkat darjat manusia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit peringatan daripada cerita ringkas kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Yusha dan juga Nabi Allah Khidir alaihissalam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.